Kesibukan di sebuah kota raya dengan kepadatan 2 juta penduduknya sekali imbas tidak ubah seperti kota raya lain. Tetapi di sudut tertentu, ia tampil bersama ciri pengangkutannya yang tersendiri, mencerminkan identiti yang membezakannya dengan kota raya lain. Inilah simbol kepada proses pembudayaan yang berlangsung begitu lama di sini, sehinggalah ia mencapai kemerdekaan sebenar pada tahun 1946. Hari ini ia berdiri megah bersama kemakmuran yang membentuk penghidupan di bawah panji sebuah negara yang merdeka, Filipina. Assalamualaikum dan selamat bertemu lagi dalam rancangan Jejak Rasul. Dan selamat datang ke Filipina, negara yang mempunyai 70 juta penduduk dengan lebih 100 dialek pertuturan. Saya kini berada di Manila, ibu kota Filipina. Manila dikatakan berasal dari perkataan Arab Fi Amanillah yang bermaksud di bawah lindungan Allah. Sekurang-kurangnya, itulah harapan orang yang menamakan kota ini satu ketika dahulu. Resam lautan menjadi darah daging penduduk di daerah ini. Pertalian masyarakatnya dengan laut dipengaruhi faktor geografi yang membentuk identiti negara Filipina sebagai sebuah negara yang memiliki rangkaian 7,107 pulau. Ia dibagikan kepada 3 kawasan utama, Kepulauan Luzon, Visayas dan Mindanao. Kepulauan Luzon terletak di bahagian paling utara. Ia adalah lokasi yang menempatkan ibu negara dan pusat perdagangan yang utama di Filipina, Manila. Hari ini unsur tradisi masih mampu berganding dengan tamadun moden. Di sinilah dahulu kapal dagang dari Brunei dan Johor membina kecemerlangan. Dan bangsa Melayu waktu itu terkenal mahir dalam pelayaran. Manuskrip Hikayat Maraktas mengisahkan kewujudan institusi Kesultanan Melayu dari Johor dan Brunei mengasaskan Manila. 800 tahun lalu, 10 orang datu dari Brunei merentasi lautan Sulu. 3 orang singgah di Pulau Panay lalu membentuk 3 daerah di bawah Persekutuan Madya, iaitu Hantik yang kini dikenali sebagai Antik di bawah Datu Sumakwel, Irung-Irung atau Iloilo di bawah Datu Pai Burong, dan Aklan di bawah Datu Bangkaya. Di bawah Persekutuan Madya, akhirnya pada tahun 1250 terbentuk Hukum Kanun Kalantiau, undang-undang pemerintahan yang tertua pernah dijumpai di Filipina. Manakala 2 orang datu, Datu Dumangsel dan Datu Balensusa hadir hingga ke Luzon, memugar tanah di sekitar Tasik Bonbon yang kini dikenali sebagai Tasik Taal. Akhirnya mereka berjaya membuka penempatan baru di Laguna. Ia adalah tasik yang terbesar di Filipina. Dan sebatang sungai menghubungi tasik ini dengan Manila. Dengan itu bermulalah asas pemerintahan Kesultanan Melayu di Manila. Ketika itu, Pulau Luzon diberi nama Selurong. Kini tiada lagi penglihatan di ruangan pelabuhan ini yang boleh dikaitkan dengan peranan institusi Kesultanan Melayu. Tetapi dahulu ia turut berperanan sebagai pusat kargo di samping pusat industri kapal yang terbesar di rantau ini. Antara reka cipta kapal buatan tempatan yang unik dan terkenal ialah Vinta dan Karakau. Kapal ini dikatakan lebih laju daripada kapal buatan Spanyol di abad ke-15. Ia setelah itu digunakan oleh Kesultanan Sulu dan Mindanao dalam mempertahankan kedaulatan daripada dijajah Spanyol. Kehadiran Spanyol ke daerah ini melenyapkan segala bukti sejarah tamadun Islam. Yang tinggal tidak diusik hanyalah pada nama Manila yang kekal digunakan hingga ke hari ini. Sehingga kini kota Manila diairi oleh sebuah sungai yang masih boleh dimudiki kapal menyusuri laluan di tengah-tengah kota raya ini. Sungai yang menyusur membelah lembah di tengah kawasan Manila ini dikenali sebagai Sungai Pasig. Istilah Pasig mempunyai persamaan dalam bahasa Melayu yang membawa makna pasir. Difahamkan sungai ini diberikan namanya oleh Sultan Matanda dan Sultan Sulaiman mengambil sempena longgokan pasir yang terdapat banyak waktu itu. Dikatakan juga kesibukan kapal waktu dulu mengatasi apa yang dapat dilihat hari ini. Di pinggir sungai ini pernah terdiri sebuah kota pemerintahan Sultan Sulaiman. Sebelum penaklukan Manila di tangan Spanyol pada tahun 1571, Manila diperintah oleh Raja Sulaiman dan Raja Matanda. Waktu itu, Tondo diperintah oleh Raja Lakandula. Tetapi dengan jatuhnya kota Sultan Sulaiman di tangan Spanyol, seluruh binaannya dimusnahkan dan di tapak yang sama didirikan kota yang dikenali sebagai Intramuros.
Di pinggir sungai ini terletak kota Santiago dan kota Intramuros hari ini. Intra bermaksud tidak dibenarkan masuk dan Moro bererti orang Islam, bermakna orang Islam dilarang memasuki kota ini. Kota yang didirikan oleh Spanyol pada 1590 menjadi pusat gerakan untuk menghapuskan pengaruh Islam di rantau Melayu sebagai melanjutkan kemelut sengketa di antara pemerintahan Spanyol dengan kerajaan Islam di Eropah dalam beberapa siri peperangan salib. Hari ini, generasi baru kembali mengisi kekosongan sejarah yang pernah berlangsung di ruangan ini. Mereka tidak berkesempatan menyaksikan kemelut keruntuhan tamadun Melayu dan juga keruntuhan tamadun Spanyol di sekitar sungai ini. Kini kepiluan waktu silam diganti dengan suasana kebebasan yang digambarkan melalui rupa keceriaan di wajah mereka. Keceriaan itu tercerna daripada kemakmuran hari ini membezakan bentuk rupa kota raya Manila yang baru dengan kota yang lama penuh tragis di pinggir sungai bersejarah ini. Di pinggir kota Intramuros inilah terletaknya pusat bandar Manila hari ini. Hanya setelah Filipina menikmati kemerdekaan, syiar Islam kembali ke kota raya ini, antaranya Golden Mosque atau Masjid Emas yang terletak di Quiapo, satu kawasan di tengah-tengah kota raya Manila. Walau apapun hakikat yang lalu, jelas pada hari ini, setelah Filipina mencapai kemerdekaan, Islam kembali dengan wajah dan semangat baru. Golden Mosque, satu daripada 12 masjid utama di kota raya Manila yang dibina selepas Filipina merdeka daripada penjajahan Spanyol dan Amerika. Di Pulau Luzon sahaja, kini terdapat 137 buah masjid yang didirikan selepas Filipina merdeka. Masjid ini didirikan pada tahun 1977. Masjid yang berunsurkan seni bina abad ke-20 ini menggandingkan reka bentuk Mongol, Turki, Eropah dan Melayu. Malah kesenian adat dan resamnya tidak jauh berbeza dengan penduduk di rantau Melayu. Hakikatnya, rupa paras bangsa ini saling tak tumpah dengan umat Melayu di rantau lain. Inilah wajah serumpun sebangsa bernama Melayu yang telah mengalami pembudayaan pengaruh penjajah sehingga tercetusnya nama baru dalam kamus tempatan, iaitu Filipino, menggantikan nama bangsa yang asal, bangsa Melayu. Nama Filipino diambil bersempena nama Raja Philip Spanyol sebagai tanda bangsa yang berada di bawah naungan Raja Philip. Tetapi Spanyol menggelar penduduk Melayu Islam di Filipina dengan nama Moor, sempena orang Islam di Morocco yang menguasai empayar Spanyol dahulu. Tetapi bagi umat Islam di Filipina, nama Melayu tetap sebati digunakan hingga ke hari ini. Ruangan masjid ini kini menjadi bukti bahawa penghayatan agama Islam terus berlangsung sekiranya kebebasan diberikan perhitungan. Siapa menyangka bahasa Tagalog, bahasa rasmi negara Filipina, 30% perbendaharaan bahasanya dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Contohnya istilah anggota panca indera, muka, kuko, tainga, siko dan sebagainya. Namun faktor dialek menyukarkan komunikasi dengan penduduk di sini. Untung ada yang fasih berbahasa Inggeris dan Arab. Yang jelas pertalian bangsa masih wujud walaupun dibatasi pembudayaan penjajahan. Deretan kedai berhampiran Golden Mosque menjadi tumpuan komuniti Islam membina penghidupan dalam suasana yang harmoni. Di pinggiran masjid ini, di Quiapo, urusan niaga membentuk kesibukan. Detik kebebasan beragama hari ini menampilkan kecenderungan melaksanakan tuntutan agama dalam keseluruhan aspek kehidupan. Kini, gambaran sosial di kota raya ini turut menampilkan budaya Melayu dan Islam yang ketara di ruangan perniagaan ini. Umat Islam tidak ketinggalan melibatkan diri dalam sektor perniagaan terbuka dalam arus perdagangan moden di kawasan Malate di tengah-tengah kota raya Manila ini.
Perniagaan tukaran wang antara bidang yang dicuburi umat Islam, ia jelas pada tanda nama sepanjang ruangan kaki lima ini. Terdapat kira-kira 120 kedai tukaran wang asing milik saudagar Islam di seluruh kota Manila. Kesempatan ini turut diambil oleh seorang penduduk beragama Islam yang berasal dari Mindanao, Haji Maulana Sakaluran, 65 tahun. Dia kini aktif dalam perniagaan di kawasan Malete ini. Haji Maulana Sakaluran memiliki 9 buah kedai tukaran wang asing, 2 buah restoran dan 2 kedai runcit. Bagaimanapun, urus niaga masyarakat Melayu Islam ini hanya sebahagian kecil daripada keseluruhan ruang niaga di kota raya Manila yang besar ini. Ia bersesuaian dengan jumlah umat Islam yang hanya 20% daripada 2 juta penduduk kota raya Manila. Di sini, Haji Maulana Sakaluran dibantu 8 orang pekerja. Ada di kalangan pekerjanya yang menganut Islam apabila remaja. Di sini, sesiapa yang memeluk Islam dipanggil balik Islam. Yang pasti, umat Islam Manila tidak pernah tertinggal dalam perniagaan walaupun mereka merupakan kelompok minoriti di kota raya ini. Malah siapa menyangka di sebalik kesibukan kota raya ini tersembunyi urusan memartabatkan Islam di sebuah bangunan di kawasan Quezon. Perjuangan umat Islam melalui Barisan Pembebasan Kebangsaan Moro atau MNLF mendorong kerajaan Filipina merestui penubuhan Pejabat Hal Ehwal Muslim atau OMA pada 1987. Perjuangan bersenjata dahulu kini diganti dengan program pembangunan umat Islam yang berjumlah 12 juta orang. OMA terbahagi pada 5 biro utama iaitu Hal Ehwal Kebudayaan, Pembangunan Koperasi, Penempatan Muslim, Urusan Jemaah Haji dan Perhubungan Luar. Menurut Timbalan Pengarah Eksekutif OMA, Haji Abdullah Yu Kamlian, daripada 89 persatuan Islam di Filipina, OMA adalah satu-satunya institusi yang mewakili umat Islam dalam kerajaan. Inilah antara perubahan paradigma yang mendasari perjuangan Islam di Filipina hari ini. Di sebalik nikmat kemerdekaan di Filipina, terselit kisah perjuangan waktu silam yang menjadi sebutan teladan oleh seluruh bangsa Filipina. Lebih daripada itu, tanggapan mengenai siapakah pribadi ini sebenarnya sesuatu yang unik dalam sejarah Filipina dan rantau Melayu. Apapun hakikatnya, bangsa Filipina berbilang agama sependapat dalam satu perkara, bahawa dia disanjung sebagai pejuang nasionalisme yang terunggul di Filipina, malah yang pertama di Asia. Uniknya, kerana pribadi ini mengaku dia seorang yang berbangsa Melayu. Malah namanya tidak terdapat dalam perbendaharaan kata Spanyol maupun Inggeris. Nama asal Rizal ialah Jose Protasio Alonso Mercado. Rizal dilahirkan pada 19 Jun 1861. Ketika melanjutkan pelajaran pada 1882, kefahamannya berubah. Dia bukan sekadar melanjutkan pelajaran di bidang perubatan di Spanyol dan Perancis, malah turut menjelajah hingga ke Jerman semata-mata untuk mengkaji asal-usul bangsanya. Rizal membuat kesimpulan dirinya seorang Melayu melalui surat yang dikirimkan dari Berlin kepada seorang ahli antropologi Austria, Dr. Blumentritt. Menurut Dr. Blumentritt, bangsa Melayu di Filipina terbatas kepada pengikut Muhammad. Di waktu ini Rizal secara rahsia berlayar ke pelabuhan Said di terusan Suez dan singgah di Mesir untuk mendalami kajian tamadun Islam. Inilah gambar terusan Suez yang diperolehi dalam album pribadinya. Dia mengkaji pelayaran Ibnu Battuta dan merumuskan bahawa istilah Tawalisi dalam catatan Ibnu Battuta ialah Filipina. Dia juga dikatakan secara diam-diam mengerjakan haji di Mekah. Saja ini adalah bukti kehadirannya di sana. Nasib berkemungkinan melakar namanya, sebuah nisan di padang pasir, memberinya kata pasti satu keamanan dalam pelarian. Tak lama lagi dunia dan negaranya akan melupakannya, tapi Tuhan melapangkan jiwa ketika lamunannya berhenti. Jemaah Tanah Suci, beredarlah segera. Kamu mesti menerokai halaman padang yang baru, menjadikan dirimu tak dikenali di tanah airmu.
Yang lain boleh menyanyikan lagu kesukaan mereka sambil bergembira. Kamu pula sekali lagi terpaksa memulakan kembali pusingan dunia. Dia mengorak langkah pada Mac 1887 menyiapkan novel kontroversi ini yang dicetak di Jerman, menyelar golongan pendeta di Filipina. Di novel inilah beliau mempopularkan namanya sebagai Rizal. Di Filipina bukunya dibakar, Rizal pula dianggap pengkhianat agama. Pada 1891, dia kesendakan untuk membeli sebidang tanah. Dia bercadang untuk tinggal di daerah jajahan British ini yang aman didiami penduduk Melayu serta bebas mengamalkan agama. Tetapi segalanya berubah apabila pihak Spanyol menahannya. Rizal dibuang negeri ke Dapitan, Mindanao pada Julai 1892. Akhirnya, pada 30 Disember 1896, jam 7.03 pagi, Rizal dihukum tembak di Manila. Sebelum dibunuh, Rizal dikatakan tidak membuat pengakuan tentang agama anutannya. Siapa menyangka dia meletakkan kembali nama Melayu dalam sejarah tamadun Filipina setelah nama itu tersisih dalam catatan sejarah penjajahan Spanyol di sini. Namanya sendiri menggambarkan agamanya. Rizal bermaksud pemimpin, seorang pejuang nasionalisme yang disanjung hingga ke hari ini. Tolak ansur dalam urusan agama membuka ruang untuk Islam berkembang semula di Manila, antaranya kawasan penempatan baru penduduk Islam di sini. Ini ialah San Miguel, terletak di tengah-tengah kota raya Manila. Tapi untuk kemari anda perlu bertanya kerana lokasinya agak tersorok. Di sinilah dibina masjid pertama di Manila, iaitu Masjid Besar Manila, dibina pada tahun 1966, dan juga letaknya Institut Islam Manila, di mana ia berfungsi mendidik kanak-kanak tempatan dengan pendidikan Islam. Masjid ini didirikan secara berperingkat hasil sumbangan dan usaha gotong royong penduduk di sini. Walaupun ruangan tanah agak terbatas, namun usaha pembesaran masjid ini berterusan sehingga kini memenuhi bilangan penduduk yang terus bersesak kemari. Pengajian Islam diusahakan sendiri oleh pendukung agama di sini kerana pendidikan seumpama ini tidak termaktub dalam kurikulum pendidikan nasional Filipina. Dan sudah menjadi lumrah wanita Islam di sini berpakaian begini. Ia seolah-olah pengenalan diri kepada wanita beragama Islam di Filipina. Wearing di kombong. Kombong. We call that kombong. Di sini, pemakaian kelubong atau kumbong mengikut dialek tempatan adalah satu resam yang membentuk kepelbagaian yang unik. Walaupun terhad, kawasan 1.6 hektar ini mampu menempatkan 35,000 penduduk Islam. Masjid ini tidak seindah Masjid Nabawi, namun dari aspek spiritual, kemerduan irama azannya seindah dan setanding dengan suara azan di Timur Tengah. Tanda bahawa penghayatan agama mengatasi keindahan fizikal. Apa yang dikatakan sebagai Islam bukan terjurus kepada unsur fizikal semata-mata. Sebaliknya, Islam tersemai di sanubari dan jiwa umatnya sehingga membentuk sebuah kesatuan akidah yang tidak mungkin mampu digugat oleh kekerasan dan kekejaman. Itulah perlembangan sebenar tamadun Islam yang berlangsung di daerah yang pernah berada di bawah bayangan penjajah Spanyol lebih 380 tahun lalu. Sekiranya kebebasan diberikan perhitungan, umat Islam Filipina mampu menyumbang kepada kemajuan negaranya. Ia pernah terbukti sebelum Spanyol menduduki daerah ini.
Pelaut terkenal dan jenderal Spanyol yang digeruni Ferdinand Magellan terbunuh di tangan seorang pahlawan Melayu Filipina bernama Lapu-Lapu. Benarkah Raja Lapu-Lapu beragama Islam? Bersama Jejak Rasul esok, 7 hingga 7:30 malam.